Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam Tirmizi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitulah Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dengan kecintaan itu Allah mengizinkan kekasih kita, junjungan besar Nabi kita ini untuk memberikan syafaat kepada kita pada saat kita susah nanti di hari akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Syama'il Muhammadiyah, hadis yang keempat, kan? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, hadis yang keempat, haddatsana Mahmud bin Ghailani qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bit tawili.
Au kama qala. Rawahu Imam Muslim wa Imam Abu Daud wa Imam Tirmizi. Mafhum hadis. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, haddatsana Waqi'un qala, Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata, haddatsana Sufyanu, Sufyan bercerita kepada kami, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, ma ra'aitu min zi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki rambut panjang dan terurus rapi serta mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi, rambutnya memanjang hingga mencapai kedua bahunya. Ba'idu ma bainal mankibaini, dia punya panjang sampai kepada dua bahunya. Adapun kedua bahunya berbentuk bidang. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili, beliau bukanlah orang yang bertubuh pendek namun tidak terlalu tinggi. Baik. Hadis yang keempat ini hampir sama dengan hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi macam berulang lagi lah, kan? Berulang lagi. Sebab apa? Sebab ini menunjukkan bahawa apa yang ada pada Nabi itu betul-betul disaksikan oleh sahabat, sehingga apa yang sahabat sampaikan semuanya sama. Sahabat ni kata begitu, sahabat ni pun kata begitu. Sebelum ni sahabat yang bernama Anas bin Malik, yang kemudiannya Al-Bara' bin Azib. Baik. Jadi sebabkan walaupun hadis ni maknanya sama je dengan hadis-hadis yang sebelum ni, tapi sebab dia sebut dah dalam kitab ni, maka kita kena baca juga lah. Jadi kita baca juga malam ni pengulangan dia. Baik. Jadi katanya dalam hadis ni, matan dia, ma ra'aitu min zi limmah. Ma ra'aitu min zi limmah. Apa makna dia? Ma tu maknanya tidak ada. Ra'aitu, aku melihat. Tidak adalah aku melihat, maksudnya tak pernah aku melihat, gitu. Min daripada zi, yang mempunyai. Limmah, limmah ni nama rambut yang kita bicara dah, yang sebelum ni, kuliah kita sebelum ni. Rambut Nabi tu ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil al-wafrah. Ingat balik, rambut al-wafrah ni dia memanjang sehingga tutup telinga. Itu panggil al-wafrah. Tapi dia tak lebih daripada cuping, dia cuma tutup telinga je. Itu panggil al-wafrah. Rambut Nabi yang kedua iaitu al-limmah. Al-limmah ni lebih daripada cuping tapi tak sampai bahu, tergantung. Lebih daripada cuping tapi tak sampai bahu. Yang ketiga al-jummah. Al-jummah ni lebih daripada cuping dan sampai bahu. Itu jenis-jenis rambut Nabi, ada 3 jenis. Jadi ikutlah nak ikut sunnah yang mana. Nak ikut al-wafrah atau al-limmah atau al-jummah. Jadi yang dalam hadis ni disebut al-limmah. Al-limmah ni maknanya rambut yang lebih daripada cuping telinga tapi tak sampai bahu. Itu maksud dia. Jadi kata Al-Bara' bin Azib, tak pernah lagi aku lihat secantiknya orang yang rambutnya limmah, yang lebih daripada cuping tapi tak sampai bahu. Kemudian lagi dalam hadis ni juga kata Al-Bara' bin Azib, fi hullatin hamra. Ma ra'aitu min zi limmah fi hullatin hamra.
Tak pernah aku tengok rambut yang panjang lebih daripada cuping telinga tapi tak sampai bahu, dalam keadaan hullah berpakaian. Fi dalam, hullah tu pakaian. Hullah kita dah bicara juga kuliah yang lepas. Apa makna hullah? Dua kain. Ingat balik lah. Ke mana tahu makan telur masin banyak hangat dah tak ingat dah. Jadi hullah dua. Ingat macam kuliah yang lepas kita cerita, hullah tu dua jenis kain. Satu kain selendang, satu lagi kain macam kain sarung tapi tak berjahit, kain yang dililit di pinggang. Itu dipanggil hullah. Hullah, dua-dua tu panggil hullah. Itu pakaian Nabi. Yang di selendang ni namanya rida. Ini namanya rida. Kalau di pinggang tu namanya izar. Al-izar atau izar. Jadi yang pakai kat pinggang izar, yang sangkut di bahu tu rida. Gabung dua-dua tukar nama. Nama dia hullah. Jadi rida campur izar sama dengan hullah. Jadi itu hullah. Hullah ni pakaian orang Arab. Kebiasaan dia. Selain daripada jubah dan lain-lain lah. Ini pakaian dia. Jadi Nabi pakai hullah, hullatin hamra. Hamra artinya merah. Waktu tu Nabi pakai kain selendang merah dan kain di pinggangnya pun berwarna merah. Maka katanya Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi, aku tak pernah melihat, dia kata, orang yang mempunyai rambut yang panjang lebih daripada cuping telinga tapi tak sampai bahu, dalam berpakaian merah, yakni berselendang merah dan berkain lilitan pinggang merah, ahsana, lebih cantik. Ahsana, lebih baik, lebih elok, lebih tampan, lebih lawa, min, daripada Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis keterangan yang ini kita boleh ambil bahawa itulah sahabat. Bila memandangnya Nabi, memandang dengan keelokan. Itu orang yang hatinya bersih. Dan kenapa Abu Jahal dengan Abu Lahab, dia tak nampak Nabi ahsana, yang lebih cantik, lebih tampan? Sebab apa? Sebab hati busuk, hati kotor. Jadi begitu juga pandangan mata ni bergantung kepada hati. Kalau hati kita jahat, hati kita busuk, nampak yang baik pun dipandang jahat, dipandang buruk. Kan? Apatah lagi nampak yang buruk. Kawan tu pergi masjid pun dia kata, menjak PKP ni baru nak datang, dulu tak pergi pun. Apalah dia pergi, dah apa hang susah dia pergi. Kan? Dia kata orang. Orang tu keluar beli kereta baru, nama apa tu? Proton apa? X apa? Yang baru ni? Apa? Sini tak tahu ke? Sini pergi masjid je. Nampak? X70 kan? Apa? X50. 50. X50 bawa keluar. Cushion duduk dalam plastik lagi, cushion. Tak buka lagi plastik. Ni kata hutang. Kata. Lantapilah orang tu hutang duit dia, bukan duit hang. Patut kita sonok lah. Alhamdulillah rezeki dia, boleh pakai kereta baru. Aku ni masih lagi kereta lama. Nampak? Exhaust pun ikat dengan dawai lagi. Tak apalah. Itu sifat dengki. Sebab apa? Sebab hati busuk. Nabi kata iyyakum wal hasada, jauhilah kamu hasad dengki. Fa innal hasada, kerana sesungguhnya hasad dengki itu yakulu, boleh memakan, yakulul hasanati, boleh memakan perkara-perkara kebaikan kita. Maksud perkara kebaikan macam mana? Penat dia semayang, pahala hapus, Allah bagi dekat dia. Habis pahala kebaikan kita buat, bagi kat orang yang kita dengki. Ni nak teruk tak teruk orang Melayu ni dalam bab dengki kan? Sebenarnya dengki tu bahasa Melayu, hasad tu bahasa Arab. Hasad tu samalah dengan dengki, makna sama. Cuma hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Jadi kalau sebut hasad tu maksud dengki ya. Tapi orang Melayu sebut dua, hasad dengki, maknanya double dengki dia. Dengki. Ada mak kuat tak kuat, dahsyat tak dahsyat. Orang buka kedai makan, dia pergi santau kedai makan sebelah. Allahu akbar. Tu kata. Ni nak ceritanya ibrah yang kita boleh ambil daripada hadis ni,
Tengok sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib, bila melihat Nabi tak nampak yang mana lebih cantik, lebih tampan melainkan Rasulullah. Sebab apa? Sebab pandangannya dengan hati yang bersih, hati yang elok, hati yang indah, hati yang cantik. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab, kenapa tak nampak Nabi itu yang indah? Sebab hatinya busuk, hatinya kotor. Sebab tu kita kalau suka nampak kejelekan, suka nampak keburukan, walaupun orang buat baik pun nampak buruk, itu tanda hati kita kotor, hati kita busuk. Maka kena cuci hati itu. Cuci dengan sabun istighfar. Apa dia? Zikrullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir. Patut pas sembahyang disuruh zikir, istighfar, supaya cuci hati. Kan? Supaya bila hati ni sudah bersih, apa yang dia nampak semuanya baik, sehingga kan kadang-kadang walaupun benda tu mungkin buruk pun dia nampak baik. Contoh macam mana? Dia nampak orang tak semayang, dalam hatinya mendoakan, ya Allah, moga-moga lepas ni dia semayang. Dia tak hina orang tu, tapi dia doakan pula orang tu, moga-moga lepas ni dia semayang, dan janganlah jadikan aku orang yang tak semayang. Dia doa untuk diri dia pula. Sebab apa? Sebab hati dah baik, hati dah bersih. Ni hati kotor, nampak diri je lah bagus, orang lain semua tak bagus. Tu. Ini seperti mana sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian lagi dalam hadis ni kata, lahu sya'run yadribu mankibaihi. La tu bagi, hu-nya, baginya sya'run, rambut. Baginya rambut itu, rambut Nabi. Yadribu ni asal perkataan daraba. Daraba makna pukul. Yadribu pukul. Pukul bukan maksud pukul, tapi sentuh. Maknanya rambut Nabi itu menyentuh mankibaihi. Mankibaihi maknanya kedua-dua bahunya. Rambut itu mencecah bahu. Nak ceritanya sini. Jadi di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan bahawa rambutnya hampir-hampir cecah bahu. Sebab dalam hadis kata limah. Sebab mana limah, rambutnya panjang lebih daripada cuping tapi tak kena bahu. Satu lagi pendapat kata, ya, rambutnya cecah bahu, cuma perkataan limah di sini disalah guna. Jadi itu khilaf di kalangan ulama. Tak apa, tak ada masalah tu. Itu tak rosak akidah pun. Yang penting kita yakin bahawa rambut Nabi cantik, lebih cantik daripada segala rambut yang ada di atas muka bumi ni. Orang buat teknik rebonding macam mana teknik pun, lebih lawa rambut Nabi lagi. Jangan kata rambut orang lain lebih lawa. Itu baru akidah. Apa-apa yang kita nak lebih, ya Nabi lebih. Apa-apa pun. Paling lawa ke, paling cantik ke, paling elok, semua Nabi. Jangan cakap yang lain. Seperti mana Al-Bara' bin Azib kata, tak pernah aku lihat orang yang lebih elok, lebih lawa, lebih cantik, lebih tampan melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini namanya akidah. Akidah paling penting ni. Siapa yang kata ada orang lebih lawa daripada Nabi Muhammad, kafir dia. Ittifaq ulama sepakat. Dia kata, aku tengok ketua kampung aku lebih lawa daripada Muhammad. Kalau maksud Muhammad tu Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah SAW, kafir dia. Tapi kalau maksud Muhammad tu kawan dia, nama Muhammad. Itu tak apa lagi, itu banding dengan orang lain. Tapi banding dengan Nabi menang. Kalau dia menang kawan lain, kafir dia. Ini soal akidah, jangan main-main. Orang kata, amboi, taksub sangat ke Nabi. Memang kita disuruh taksub dengan Nabi, cuma jangan sampai meletakkan Nabi setaraf Tuhan. Itu saja. Dalam kategori makhluk paling mulia, paling hebat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita kena pegang gitu. Dia kata, dia nak tak puas hati lagi. Dan memanglah, siapa lagi orang manusia paling mulia? Melainkan orang yang sampai ke langit ke-7 dan naik atas lagi, Hadratul Kursi. Bagi saya seorang nama yang sampai Hadratul Kursi selain daripada Muhammad bin Abdullah. Ada? Mana ada? Nabi lain tak sampai juga. Mana ada Isra' wal Mi'raj tak berlaku pada Nabi-Nabi lain. Hanya berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seorang sahaja. Sampai ke malaikat Jibril pun tak lepas naik Hadratul Kursi, Nabi naik. Nak ceritanya hebatnya baginda Nabi kita
Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi yang hebat tu Nabi kita, dan kita umatnya. Tak rasa syukur, tak rasa bangga, tak rasa sonok. Itu. Nah, sonok lah Allah jadikan kita umat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Allah pilih kita walaupun kita ni hidup di akhir zaman, tapi dapat jadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad. Itu beruntung. Masa ngaji pondok dulu, Tok Guru baca kitab sirah. Apa nama, cerita pasal Nabi Musa lawan Fir'aun. Lepas tu tiba ada seorang anak murid ni kata, Tok Guru, kenapalah Allah tak lahirkan saya di zaman Nabi Musa? Dia kata. Lepas tu Tok Guru tanya balik, dah kenapa? Tak adalah, mesti saya jadi tentera Nabi Musa lawan Fir'aun. Fir'aun ni jahat, saya lawan dia lah. Saya mesti backup Nabi Musa nya, saya pertahankan Nabi Musa. Tok Guru dia kenal seorang-seorang anak murid dia. Dia kenal jenis balok liat, jenis rajin. Dia tahu muka tu jenis masuk kelas dan nak ujung pun masuk. Lagi 2 baris nak tutup ayat, baru dia sampai. Kita tak bawa, duduk saja. Bukan sini lah, sini okey. Ada mak di pondok tu. Kan? Jadi jenis balok, jenis malas gitu. Tok Guru pun kenal. Tok Guru pun pandang atas bawah. Kata Tok Guru, ya ke silat-silat hang tu Firaun sebenarnya. Jadi bukan masalah kita hidup di zaman Nabi ke tak hidup. Masalahnya ikut Nabi ke tak ikut. Tu cerita dia. Kalau sakat lahir di zaman Nabi, Abu Jahal lahir zaman Nabi. Nah, kalau nak kira hidup zaman Nabi, Abu Lahab lahir. Hidup zaman Nabi bukan sakat hidup. Pakcik Nabi Abu Lahab, bukan orang lain. Abdul Uzza nama dia. Bukan orang lain, pakcik Nabi. Tapi ikut Nabi tak? Tak ikut. Jadi walaupun kita ni lahir bukan di zaman Nabi, tak pernah tengok wajah Nabi, tak pernah peluk Nabi, tak pernah bersalam dengan Nabi, tak pernah tengok langsung, tak pernah bersama dengan Nabi, tetapi hati kita tetap bersama dengan Nabi. Hati kita tetap taat dan ikut perintah Nabi. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Bukan semata-mata nak hidup zaman Nabi tapi akhirnya tak ikut Nabi. Jadi dah lah tak hidup zaman Nabi, tak ikut Nabi pula. Ni zaman kita akhir zaman. Dah lah jauh dengan jasad, hati pun jauh juga. La ilaha illallah. Kita ni dah lah jauh jasad dengan Nabi, tapi biarlah hati tu dekat. Ini jasad jauh, hati pun jauh. Dah nak macam mana nak tolong kita? Nak dapat syafaat Nabi. Tu cerita dia. Baik. Kemudian lagi kata dalam hadis ni, ba'idu ma bainal mankibaini. Ba'id tu maknanya panjang atau lebar. Ba'id tu maknanya lebar. Lebarnya apa? Dada Nabi tu iaitulah baina, di antara al-mankibaini. Maknanya lebarnya dada Nabi di antara kedua bahunya. Maknanya dada Nabi itu bidang. Kelebarannya. Kemudian lagi, lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Ini berulang-ulang banyak kali ni. Lam maknanya tidak, yakun ada baginya, bil qasiri pendek. Tidaklah Nabi itu pendek, wala dan tidak bit tawil, yakni terlalu tinggi. Jadi bila dalam terjemahan mengatakan terlalu tinggi, maka kata ulama, maksud terlalu tinggi itu menunjukkan Nabi itu tinggi, cuma tak terlalu tinggi. Jadi Nabi ni sifatnya tinggi, kan? Sebab macam mana kita nak kata tengah-tengah, tak tinggi tak pendek, tapi maknanya menang tinggi, cuma nya tak tinggi sangat. Macam tu. Jadi tinggi tapi tak terlalu tinggi, dan tidaklah pendek. Itu hadis yang keempat. Boleh kita teruskan lagi? Sebab tik-tik pun tak bunyi lagi kan. Kita hadis yang kelima terus. Malam ni kita baca 2 hadis. Malam ni kita baca 3 hadis. Lagi cepat habis. Hadis keempat, hadis kelima dan hadis keenam. Sebab hadis kelima dan hadis keenam sama. Sama, cuma periwayatnya ada berlainan sikit. Tukang riwayat dia lain, dalamnya sama, isinya sama. Jadi kita baca hadis kelima ni, bererti kita baca hadis keenam juga serentak. Baik. Jangan nanti bulan akan datang, kita datang hadis baca ke-7, dia kata, "Tak Ustaz,
Hadis ke-6 tak baca lagi. Baca dah sebenarnya. 5 dan 6 malam ni. Baik, hadis yang ke-5 dan juga yang ke-6 berbunyi, haddatsana Muhammad bin Ismail qala, Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, ia berkata. Apa dia? Haddatsana Abu Nuaimin qala, Abu Nuaim bercerita kepada kami, ia berkata, haddatsanal Mas'udi, Mas'udi bercerita kepada kami, an Uthman bin Muslimi bin Hurmuza, artinya dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi' bin Jubair bin Mut'imin. Itu artinya dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata. Jadi hadis ni riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasiri. Macam tadi juga. Bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam arti kata lain, bertubuh ideal atau bertubuh sedang, maknanya sempurna, macam yang disebut dalam hadis-hadis yang lain sebelum ni. Shashnul kaffaini wal qadamaini. Shashnu tu maksudnya tebal. Tebalnya al-kaffaini wal qadamaini. Kaffaini artinya kedua telapak tangan sini. Ni yang putih ni. Kaffaini wal qadamaini, kedua telapak kaki. Jadi hadis ni yang ni baru. Yang ni kita tak dengar lagi. Dalam hadis ni sebut tapak tangan Nabi dan tapak kaki Nabi sifatnya tebal. Tebal. Tapi kata ulama, maksud tebal di situ bukan bererti kasar. Bukan maknanya kasar. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat kata, waktu bersalaman telapak tangan Nabi dan telapak tangan Nabi menjadi lembut. Tetapi waktu melakukan kerja, telapak tangan Nabi menjadi keras. Itu satu pendapat. Dan dia kata pelik. Macam mana boleh tukar-tukar gitu? Dah apa nak peliknya? Kan Nabi, bukan YB. YB ke pelik? Nabi nak pelik apa? Mukjizat. Tak ada masalah tu, kan? Tu kena mengaji ilmu tauhid. Sifat Nabi bukan. Nabi memang orang, tapi bukan orang biasa, orang luar biasa. Kita orang biasa, orang juga, kan? Lain. Dia kata apa pula luar biasa? Betul lah luar biasa, sebab Nabi dapat wahyu. Dah kita cuba bagi seorang dapat wahyu. Cuba bangun. Nak tengok muka. Siapa sini dapat wahyu? Nampak? Memang baling dengan air ni. Mana ada orang dapat wahyu? Kan? Wah, Nabi kita kalau dapat tu pun bukan wahyu, ilham nama dia. Tu dapat ilham, idea. Kan? Wahyu kan itu, wahyu. Tu sebab tu Nabi itu orang juga, memang orang, tapi orang yang luar biasa. Betul. Nah, jadi tangan Nabi itu begitu. Tapi satu lagi pendapat yang pertama tadi kata, pendapat yang pertama kata maksud tebal bukan makna kasar, tetapi maknanya kejap. Kejap ni maksudnya kalau Nabi pegang satu benda, payah nak lepas. Sebab apa? Sebab bila telapak ni tebal, dia punya cengkaman kuat. Ni cengkaman kuat. Lepas tu minta maaf lah, kalau orang dah berusia, kan, orang tua lah, dah berusia, selalunya tapak dia dah mula keras, tapak tangan ni. Sebab tu kadang-kadang pegang satu benda mudah terlepas, jatuh dan sebagainya, kan. Lepas tu jangan marah lah kalau ada orang-orang yang dah berusia pegang apa jatuh. Jangan marah ayah kita. Apa ni ayah ni pegang cawan pun tak kuat jatuh. Dah sebab keras. Kita lembut lagi, kan. Satgi kawan tu naik tangan, bau lebam biji mata. Sebab keras kan, sedap enggak bantai orang. Nampak? Tengah keras, kan? Tu. Jadi ni lembut.
Kita punya tebal lagi dan lembut, jadi dia kejap tu kemah. Jadi Nabi ni lagi tebal, maknanya lagi kemah bila dia pegang satu benda. Nabi pegang satu benda tu, memang payah nak lepas lah. Menunjukkan hebatnya tangan Nabi. Dan juga tapak kaki Nabi, qadamain tapak kaki. Tapak kaki Nabi tebal, maknanya diri Nabi tu kejap elok. Dia mudah nak, orang cakap tak mudah nak berganjak. Dia berdiri tu tegak. Mana orang tolak pun tak lut. Kan? Sebab tu Nabi lawan Gusti. Nabi wrestling juga, tapi bukan macam WWE lah. Kan? Maknanya Nabi Gusti. Sebab itu bukan Nabi sonok Gusti. Kawan tu cabar Nabi, Rukanah nama dia. Dia cabar Nabi. Dan mula Nabi tak nak. Apa nak bergaduh-gaduh? Memang itu bukan sifat Nabi nak bergaduh dengan orang. Tapi dia kata gini. Dia kata, kalau kamu menang ya Muhammad, aku masuk Islam. Jadi Nabi ikut kehendak dia. Sebab apa? Islam. Sebab nak orang tu masuk Islam. Sebab nak tegakkan Islam, nak tahankan Islam. Nabi masuk. Okey, tak apa, lawan tengok Nabi sikit tak tumbang. Padahal Rukanah tu badan dia besar sungguh badan dia. Rukanah ni memang ahli Gusti. Dia kalau bertanding tak dia menang, Saidina Umar menang. Saidina Umar pun jangan main tu. Kan? Maknanya hebat. Jadi memang dia selalu antara dua tu, Saidina Umar atau Rukanah, champion. Tiba-tiba lawan dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Round pertama kalah dia. Dia jatuh dulu. Dia tak puas hati, dia kata repeat sekali lagi. Dia tak kata repeat lah. Dia cakap orang putih pula Rukanah ni. Saya terjemah je lah cerita ni. Dia lawan lagi sekali. Lawan, jatuh lagi dia. Kali kedua. Tak puas hati lagi, kali ketiga. Dia kata ni last. Kalau betul aku kalah, memang aku masuk Islam. Akhirnya kalah dia. Kalah Rukanah tu. Nabi hebat. Tu Nabi kita ni, kalau orang tanya siapa paling kuat dalam dunia ni, Nabi Muhammad. Jangan jawab The Rock, Undertaker kan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kita kena didik anak-anak kita minat orang cakap apa, badan sasa ke apa kan. Cakap dia, okey bagus, boleh nak jadi kuat, tapi jadi kuat macam Nabi kita Nabi Muhammad. Naikkan nama Nabi. Apa naik nama orang putih? Nama-nama yang bukan-bukan nama semua. Nama Nabi kita. Kamu nak jadi kuat macam Nabi Muhammad. Bukan setakat boleh mengangkat besi, tapi boleh mengangkat selimut untuk sembahyang subuh. Kamu angkat besi je, selimut tak boleh angkat. Dah bercerita. Kenapa? Angkat besi jangan. Huha angkat. Selimut tak boleh angkat. Tu namanya muslimut namanya. Dia muslimin pun bukan, muslimat pun bukan, muslimut dia. Sikit lagi lah. Bunyi dah pula. Baik. Mana tadi? Qadamain. Jadi maknanya tapak kaki Nabi tu tebal, atau maksud tebal situ kejap kuat. Seperti mana dalam hadis yang lain, dalam syarah ni saya baca, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan tangan Nabi ni bukannya kasar. Dalam hadis kata, aku belum pernah menyentuh kain sutera ataupun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, hebat tangan Nabi. Kata sahabat ni, nak dia pegang kain sutera. Kain sutera ni lembut dah, paling lembut. Lembut, licin dan lembut. Tapi dia kata, aku pegang tangan Nabi lagi lembut daripada kain sutera. Allah, lembut tangan Nabi. Tu. Baik. Kemudian lagi katanya dahmur ra'si. Dahmur ra'si. Dahmu tu maknanya besar. Ra'si artinya kepala. Setengah pendapat kata makna ra'si di sini bukan kepala tapi tengkoraknya. Maknanya tulang kepala Nabi. Rangkanya besar. Ada pun ada yang kata kepala besar. Kan? Tapi jangan kita bayang kepala besar badan cik. Jadi pelik pula. Makna kenalah, sebab tu disebut tadi laisa bitawil wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu menunjukkan badan Nabi itu ideal. Maknanya kepalanya besar, badannya pun besar. Masuk. Jangan bayang kepala besar badan cik. Itu tak masuk. Ni masuk. Dan kenapa dimaknakan dengan dahmur ra'si, kepala besar, itu menunjukkan otaknya besar. Orang yang kepala besar, otaknya besar. Maksud otak besar, akal panjang, cerdik.
Lepas tu kalau kita tengok anak itu kepala besar, jangan pelik, jangan panggil kepala alien. Kan? Kepala besar tu makna budak pandai tu. Sebab otak dia besar. Jadi dia cepat fikir. Kan? IQ dia tinggi insya-Allah. Itu orang yang seperti mana baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Dakhmur Ra'si. Sebab tu Nabi ni fatanah, orang yang bijak. Bahasa Melayu kita panggil bijaksana. Kenapa panggil bijaksana? Bijak tu kita faham dah. Sana tu, sana tu masuk akhirat. Bijaksana, bijak akhirat. Bukan bijak sini. Kalau bijak sini ni dunia. Dunia je bijak. Oh, matematik bukan main lagi. 8 kali 5 semua boleh jawab. Dah tanya rukun iman, 8 saja. Lapang je. Nampak? Nah, tak tahu bab akhirat. Anak bab dunia bukan main pandai sangat ni banyak ni. Oh, bahagian dunia cerdik sungguh, bahagian akhirat habis, tak kerti apa. Suruh jadi khalifah tahlil pun tak boleh. Nah, Tok Imam tak datang, Tok Imam sakit perut. Kan? Tok Imam sakit perut, jadi tak ada siapa nak mula ni. Dia kata, kita mulalah dulu ni, nak tunggu Tok Imam bila nak keluar bilik air tu. Kan? Lama pula dia dalam tu. Kan? Jadi kata kita mula dululah. Siapa nak mula, semua tak berani nak mula. Sebab semua tak kerti. Nah, dia bukan tak reti nak mula sebenarnya, tapi dia tak reti nak stop nanti tu. Mula semua boleh mula. Lah kali kata mula je lah, ni nasi dah sejuk dah ni. No, hidang nasi tu dah sejuk lah. Lagi seorang pun start. Ringkas je buat tahlil, baca Fatihah, ayat suratul Ikhlas baca 3 kali. Jadi lah dia kata. Kan baca. Lepas tu mulalah la ilaha illallah. Mula senang lah. Orang pun mula la ilaha illallah, 2 jam setengah tak habis lagi. Duk pakat tengok jam. Cepatlah bila nak berhenti ni, masing-masing duk siku sana siku. Dah siapa nak berhenti, siapa tak kerti nak berhenti macam mana. Mujur seorang tu bersin kuat. Acung. Acung berhenti serentak semua. Nasib baik dia bersin. Kalau tak bersin rasa 4 jam je tu. La ilaha illallah tu kata. Lah ni pandai ni. Oh, hebat-hebat jawatan kerja, manager sana, manager sini. Nah, tapi nak bawa tahlil pun kadang-kadang tak erti dah. Sebab apa? Sebab bahagian agama banyak yang gagal. Padahal tahlil bukan susah, kan ada buku dia. Baca ikut buku je lah. Kalau tak ngapal pun itu cerita dia. Jadi ni bagi Nabi ni orang yang bijak. Bijak mana? Bijak sana. Sebab orang yang bijak sana, dia akan bijak sini. Siapa yang pandai akhirat, maka dunia ni dia pandai. Sebab dunia dekat, akhirat jauh. Siapa yang pandang jauh, yang dekat pun dia nampak. Betul tak? Kalau saya pandang dekat, contoh ni saya pandang cawan ni je, yang dekat dengan saya, atau mic ni lah, mic ni, saya pandang mic, saya nampak dah yang belakang, saya nampak. Tapi kalau saya pandang yang hujung belakang sekali, mic saya nampak tak? Aduh. Pandang akhirat akan nampak dunia, pandang dunia tak nampak akhirat. Saya cakap saya. Biar pandang akhirat, buat apa pun akhirat, untuk tujuan akhirat, untuk Islam, untuk agama, maka dunia dapat saja. Dunia dapat saja. Kan? Belajar apa bahagian dunia hebat-hebat, tinggi-tinggi, jadi doktor, profesor, pergi makan, dia bayar sendiri. Silat-silat kawan dia suruh dia bayarkan. Sebab orang kaya kan. Tolong aku tak buat duit hari ni, kata. Kan doktor, gaji saja berapa ribu. Takkan belanja aku tak boleh. Kena bayar. Nak. Tapi belajar bab akhirat ni jadi ustaz. Kan? Saya biasalah tu. Bukan nak kata hebat nak, tapi tak tahu kenapa. Bila kita bangun nak pergi bayar, tadi meja sebelah tolong bayar ustaz. Loh, ya ke? Nak tanya, esok dia datang lagi tak? Kadang biasa pergi kuliah tu, kadang masjid dia bawa pergi makan kan, kadang-kadang bawa pergi makan. Lepas tu masjid tu memang niat dia nak bayarlah untuk ustaz tu kan, dia nak bayarlah. Siap apa tok siap pun siku kaki kat bawah meja tok imam tu. Cukup tak? Dia tanya. Tok imam pun tengok poket. Cukup. Sebab bawa duit tak banyak. Nah, ustaz tak apalah, ustaz makan mi goreng dia kata. Tak apalah, nak bayar. Time-time nak bayar, sekali lagi. Orang kata tadi meja sebelah dah tolong bayar. Kata dia selamat duit masjid dia. Maknanya kata tak, masjid pun dapat untung. Itu barakah. Bukan sebab ustaz, bukan sebab AJK masjid, bukan sebab Rasulullah SAW. Sebab pada orang itu ada sunnahnya Nabi.
Maka berkat sunnah, hebatnya sunnah teriring sama pada orang yang bersunnah. Lepas tu bersunnah lah kita. Kadang-kadang kita bukan ustaz pun, cuma kita pakai pakaian tu ala-ala sunnah, memang sunnah. Dengan janggutnya, dengan kayu sugi celah telinga, dengan bak jubahnya, dengan serban apa semua, dengan ridak atas kepala bahu. Dan orang tak kenal kita, dia panggil ustaz. Panggil ustaz juga. Dan kita tak start lagi, kitab tak beli lagi waktu tu. Tak start lagi, baru nak pergi masjid. Kali pertama, baru hijrah. Nampak? Pakai gitu orang panggil ustaz dah. Itu barakah. Bukan sebab dia, tapi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu apa? Ni kita bersunnah lah. Jadi ikut sunnah Nabi. Tu. Kemudian dia kata dahmul ra'si, dahmul qaradis. Dahmul qaradis ni sama juga. Qaradis ada yang kata maknanya tengkorak ataupun tulang kepalanya. Jadi dahmul ra'si dan dahmul qaradis lebih kurang. Tawilul masrubah. Tawilul masrubah artinya bulu. Tawil itu maknanya panjang. Masrubah artinya bulu. Bulunya Nabi itu lebat ataupun panjang. Maksudnya daripada dada sampai ke pusat. Dekat dada Nabi ada bulu sampai membawa kepada pusatnya Nabi. Tapi bulu dada yang kemas, bukan serabut, bukan jangan bayang yang bukan ni, yang serabut tu. Ni yang lawa elok, lawa je. Tu. Orang lelaki kalau ada bulu dada nampak ni lah, nampak gagah lah, nampak hebat lah. Tapi bangsa Melayu ni kurang berbulu dada. Selalunya bangsa-bangsa belah India, Pakistan dan sebagainya. Tu. Baik, tu. Kemudian iza masya, iza tu ketika atau apabila ketika, iza apabila masya berjalan, apabila berjalan, takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Artinya bila Nabi berjalan bila Nabi berjalan, jalannya Nabi itu atau langkah kakinya Nabi itu seperti orang yang turun daripada bukit, daripada tempat yang tinggi. Nabi jalan, maksudnya sini Nabi jalan tu laju. Jadi kita nak ikut sunnah Nabi dalam berjalan, nanti dia ada bab berjalan. Ni dia masuk sikit. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi dalam bab berjalan, maka berjalanlah dengan jalan yang laju. Laju bukan maksud gopoh. Jangan salah faham. Bukan masuk gopoh. Gopoh ni tergesa-gesa, habis orang dilanggar, itu gopoh. Kan? Tapi maksud jalan laju ni maknanya jalannya tidak berlengah-lengah. Jalannya tidak, orang cakap apa, bersaja-saja. Jalannya kemah, jalan elok, pap gitu. Jangan terhege-hege, berlengah-lengah awak ni. Tak mahu itu. Kan? Tapi kalau yang dah berusia tu lain lah. Nak jalan laju macam mana ustaz? Kan tersungkuk lagi. Kan? Itu lain. Ini maknanya orang muda, orang yang masih gagah tenaganya. Maka kita ikut cara jalannya Nabi. Ikut apa saja Nabi kita ikut, yang mana boleh ikut. Ikut jalan macam Nabi, mana jalannya laju. Orang yang berjalan laju maka otaknya laju. Sebab bila nak berjalan mesti dia nak fikir nak pergi kat mana. Maka dia berjalan laju tu menunjukkan otak dia kemah fikir dah. Jadi nak ke mana? Nak berhenti kat mana? Nak kat mana? Tu. Ini jalan sampai tak tahu ke mana nak pergi. Kadang-kadang naik motor, jak kanan, jak kiri. Kita nak potong belakang ni, lambat dah pergi kuliah ni. Dia kan, kita nak potong dia ke kanan. Sudah. Lah kali potong buka tingkat tanya nak ke mana yuk? Tahu lah dia kata. Dia pun tak tahu nak ke mana. Tu masalah orang macam ni. Dia dalam masalah bagi masalah orang lain pula. Baik. Ka'annama yahattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir katanya, maknanya aku tak pernah melihat orang seperti baginda Nabi SAW ini, baik sebelum aku bertemu dengan beliau maupun setelahnya. Kata Saidina Ali. Saidina Ali kata, aku tak pernah tengok Nabi ni, hebatnya Nabi, cantiknya Nabi, lawanya Nabi, baik orang sebelum dia lahir atau orang selepas dia lahir. Mana dulu pun tak pernah,
sampai bila-bila, bukan zakat lepas haid, sampai kiamat tak akan ada orang yang sebiji macam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah orang yang istimewa. Macam tadilah saya sebut, Nabi Muhammad itu orang macam kita ke orang, tapi orangnya orang luar biasa. Kita orang biasa-biasa, bisa-bisa, gitu. Nabi tak. Jadi itulah hebatnya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis yang keempat, 5 dan 6 pada malam ni. 3 hadis terus kita baca malam ni. Dan akan datang insya-Allah kita akan baca hadis yang ke-7. Hadis ke-7 ni panjang. Jadi kita tengok dapat hurai semua ataupun tidak, nantilah kuliah yang seterusnya. Baik. Jadi cukup sekadar tu kita tangguh pengajian kita pada malam ini pada hadis yang ke-7 dalam kitab kita Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Dan jika diizinkan Allah, kita bertemu pada kuliah yang akan datang. Masih ada satu lagi slot kan, Syakban. Lepas tu kita masuk Ramadan, tazkirah lah. Kalau ada lah Majid, saya pun tak tahulah. Tak ada dah kuliah, stop sekejap sebab Ramadan. Baik. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, niatlah membeli sambil menderma sekolah pondok Tok Guru Siddiq Noh. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan ini kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia. Moga-moga dunia kita, masyarakat kita hari ini dapat dibimbing terus oleh alim-alim ulama supaya ada pelapis-pelapisnya. Sebab zaman kita lah ni ulama semakin ramai meninggal dunia dan tak ada pelapisnya. Dah tak ada siapa nak mengganti tempatnya. Kalau ada ganti pun tak setaraf. Macam saya sendiri pun tak setaraf Tok Guru Siddiq Noh. Hebat lagi dengan perjuangan dia, dengan harakinya, dengan ilmunya, tak standing. Begitu juga Tok Guru Siddiq Noh bandingkan gurunya pun begitu juga. Gurunya ke gurunya memang tak. Makin lama makin kurang. Walaupun begitu, tak dapat tidak, kita kena ada usaha untuk tetap merealisasikan untuk melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang supaya umat terus dipandu oleh alim ulama. InsyaAllah moga-moga kita selamat dunia dan akhirat. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.